Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Pengarah Fama, timbalan Datuk Pengarah Fama, sahabat-sahabat semua dari Fama, dari FPP dan semua warga media pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya bagi pihak Fama ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada KTM, Cik Nordin dan juga dia punya timnya kerana bekerjasama dengan Fama pada kali ini untuk program kita Media Tour Fama at Agrobazaar Singapura yang kita buat, dan ini sempena Hari Raya kita juga membuat tim Hari Raya lah, beraya bersama KTM. Saya juga ingin mengucapkan selamat bersama-sama dengan kita dalam perjalanan ini ke Johor Bahru, dan akhirnya kita akan berada di Singapura, di Agrobazaar Malaysia di Singapura yang pertama lah untuk tuan-tuan melihat kita punya projek yang pertama ini. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasihlah pada semua kerana sudi bersama-sama dengan kita, dan kita harap kita dapat satu perjalanan dan pengalaman perjalanan yang memberi manfaat. Sebenarnya the story ini adalah berkenaan dengan apa produk usahawan kita yang akan ada di Agrobazaar. Okay, pendapat saya tentang Agrobazaar di Singapura boleh mengkomunikasikan produk Malaysia, AKS, boleh memajukan produk Melayu, contohnya produk AKS yang kian dapat tempat sekarang di pasaran. Produk Western baru 5 bulan operasi di Malaysia. So kan kita dah pasarkan di semua sekeliling RNR, di semua kios-kios Fama, masuk Fama Negeri serta pasar tani di seluruh Malaysia. Di sini saya menggunakan produk Wallet Strong yang saya buat promosi. Setiap seorang akan dapat sebotol Wallet Strong. Saya bawa bagi media lebih daripada 25 orang peserta-peserta daripada media telah mengikuti kita. So bersama-sama kita dalam media tour ini juga kita membawa usahawan-usahawan yang memberi sokongan ataupun yang membekalkan produk-produk mereka di Agrobazaar Singapura. Oishi, Japanese oishi. Oh, Saya Adiba daripada Minta Haram mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Terima kasih kepada Media Tour Fama kerana menjemput kami. Berita Radio RTM mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Semoga ia berterusanlah untuk masa-masa akan datang. Selamat Hari Raya untuk semua dan kepada tim Media Tour. Good luck untuk you all. Para pekerja staf Media Tour menjalankan tugas dengan lancar dan semoga program ini berjalan dengan lancar. Semoga Media Tour ini sukses dan semoga Media Tour ini berjalan dengan sukses sekali. Sukses. Okay, semoga Media Tour Fama ni akan terus sukses. Kami harap Media Tour Fama ni menjadi platform untuk usahawan tani mempromosikan produk mereka. Selamat Hari Raya to all Malaysians, and I hope this media tour is successful, and all the best to Fama.
Alhamdulillah, kita hari ini dah sampai ke Hotel Malaysia, tempat penginapan kita pada hari ini, hari pertama. Dan yang menariknya, kumpulan-kumpulan media terasa so excited, surprising. Mereka diraikan dengan cukup baik oleh pihak pengurusan Fama, Fama Johor, Fama Negeri Sembilan. Dan inilah yang kita inginkan kerana hubungan antara media dan Fama amat penting dalam mempromosikan segala usaha, segala aktiviti yang dijalankan oleh Fama. Saya rasa seronok lah. Tapi agak rasa letih sikit dengan kita dapat sambutan daripada tuan rumah yang amat menakjubkan dengan tarian dapin, dengan makanan-makanan. Sambutan dia memang amat menggalakkan dan orang kata memang semua minat. So diorang sangat sporting dan bila sampai kat sini kita pun disambut baik dengan tarian zapin apa semua dan sebagainya, dengan makanan-makanan yang sedap, dan itulah warisan Johor yang perlu kita kekalkan lah. Lepas tu saya rasa sekarang ni pun lepas ni kita akan masuk untuk check in dan malam tu kita ada aktiviti lah dengan Fama yang lain. Kami yang berkuat tadi dah kenyang perut ni, dah senang hati. Kami nak kenalkan diri kepada kami tak? Ayu daripada RTM Radio. Saya dah ikut trip ni banyak kali kot dengan Fama. So hopefully korang dengar lah berita kita. Saya akan buat everyday 7 pagi insyaAllah, 1 tengah hari dan 5 petang. Dan kalau ada banyak info saya nak buat 9 malam lah. Saya Irawati Ismail, penulis Satu Sedih. Sebelum ni senior saya pergi, tapi ni first time saya ikut. So I think saya nampak satu apabila kita buat program tadi, saya nampak ada satu ruang, satu yang boleh kita exploit, bukan exploit, kita ambil opportunity ya. Mana ini satu bidang yang seperti katakan tourism. Bermakna orang suka pada benda ni. Orang suka pada perjalanan the journey tadi, penuh dengan makanan, penuh dengan pengisian. I think konten cukup baik. Yang memang kita ucapkan banyak-banyak terima kasih lah. So dengan kalau kita kadang-kadang kita buat kerja tanpa ada pendedahan daripada media pun orang tak tahu. Dari hari ini 19 hari bulan sehingga 21 hari bulan ni kita Fama menganjurkan media tour Fama ke Agrobazar Singapura ataupun Map Fama dengan tujuan untuk memberi media kita penerangan dan penjelasan berkenaan dengan Agrobazar Malaysia yang pertama di luar negara, iaitu di Singapura. Jadi di sini kita mengendalikan beberapa aktiviti khususnya pengantaran produk ke Agrobazar Malaysia di Singapura. Jadi nanti kita akan lihat di belakang simulasi pemilihan produk-produk ni sebelum ia berada dalam keadaan end product untuk dimasuk dalam lori untuk dihantar ke Agrobazar Malaysia Singapura. Pusat Operasi Fama Johor Bahru ni merupakan pusat operasi yang terakhir di mana produk-produk daripada seluruh negara yang hendak dihantar ke Agrobazar Malaysia di Singapura dikumpul. Di sini buah-buah tersebut akan dikumpul, digrade, dibungkus dan juga dihantar semula ke Agrobazar Malaysia Singapura menggunakan lori-lori cold truck. Ia dilakukan 2 hari sekali bagi memastikan, bagi menjamin buah-buahan yang dihantar ke Agrobazar Malaysia di Singapura lebih segar dan juga lebih berkualiti. Inilah dia saya katakan tagging yang kita akan lekatkan di setiap tangkai. Senang kata ini IC lah, identity card bagi durian tersebut. Kalau contoh durian tu Musangking, kita akan bagi Musangking. Dan salah satu cara untuk kita kenal Musangking itulah yang kita ada di bating tersebut. Pangkal buah terdapat bentuk bintang besar dan jelas dekat
pangkal buah itu ada pecah 5. Warna isi sangat kuning. Kejap lagi saya boleh tunjukkan dia punya buah isi dia tebal dan berkilat, dan berat buah adalah antara 1 kilo hingga 4 kilo sebiji. Durian-durian ni kita akan pastikan ianya dihantar ke Singapura dalam masa terdekat sebaik saja buah gugur daripada pokok. Jadi sebaik saja buah gugur, petani-petani kita akan menggrade buah dan kemudian akan diambil oleh lori-lori daripada Pusat Operasi Pharma Johor Bahru. Kita akan pastikan bahawa buah-buah tersebut ni tidak terlalu lama dalam proses penghantaran bagi menjamin kualiti buah dan juga kesegaran buah. Kita akan mengenal pasti lokasi ladang-ladang yang akan membekalkan kepada Agrobazar Malaysia di Singapura. Kita akan memberi taklimat kepada mereka dan mereka akan menyediakan mengikut spesifikasi yang telah pun kita tetapkan. Jadi kalau lihat di sini ada beberapa buah, beberapa bakul, beliau akan pilih balik. Pilih balik supaya hanya yang betul-betul baik sahaja akan masuk dalam bakul dan dihantar ke Agrobazar Malaysia di Singapura. Buah ni kalau disimpan dalam keadaan 5 hari ataupun 4 hari, tertutup tanpa dibuka, tutup, dia boleh tahan. Namun benda ini adalah benda hidup. Dalam proses penghantaran daripada ladang ke sini, pasti ada yang masih lagi merekah, rosak dan sebagainya. Jadi tapisan terakhir akan dibuat di Pusat Operasi Pharma Johor Bahru supaya produk yang betul-betul berkualiti sahaja akan dipilih untuk dibawa masuk ke Agrobazar Malaysia di Singapura. Jadi cuaca pun dah agak panas, kenderaan pun dah siap. Saya menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk naik ke kenderaan yang lebih kecil untuk kita lebih selesa masuk ke dalam ladang. Dia pulasan ni berbuah 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Bila kita dah petik macam ni, kita trim, bermakna tahun depan dia takkan berbuah. Dia ada pembajaan ni? Ada. Ada. Memang pembajaan ni setahun 2 kali lah. Pulasan tak begitu lama. Dalam masa 3 tahun, penjagaan baik, insyaAllah dah buah. 3 tahun tidak lama. Tak lama jugalah. Kalau macam kita bandingkan dengan durian sampai 7 tahun. Kalau macam pulasan ni, kira cepatlah 3 tahun dah dapat hasil kan. Dah jatuh tu semua, kita punya pendapatan tu dah kurang. Jadi kalau kita maknanya kalau kita nak dapatkan pendapatan yang sebelumnya seperti apa tu, maknanya kita kena tunggu lagi musim dia. Musim lain lah. Rozel ni saya suka sebab dia banyak tolong petani, tolong usahawan. Usahawan memang banyak terbantu dengan Rozel. Di pusat proses makanan Pharma Ringit ni, pertamanya kita memberi Rozel daripada petani penanam yang ladang kontrak dengan kita di kawasan Rompin, Mersing dan juga di daerah Batu Pahat. Dan sampai di sini kita akan buat proses penimbangan, kemudian kita cuci dengan mesin pencuci. Lepas tu kita buat penggeridan. Penggeridan ni kita ada buat 2 grade lah. 1 grade untuk kita ekspor dan 1 grade untuk kita buat produk dan juga kita untuk pasaran tempatan. Daripada yang produk yang usahawan tempatan tu juga, kita buat produk sini jam Rozel, kode Rozel dan juga minuman terus Rozel dan juga halwa Rozel. Itu yang dibuat di sini lah. Kita ada 35 orang kaki tangan dan juga kita juga ada melatih pelajar-pelajar
daripada berbagai universiti teknologi, UPM, UTHM, UNS, College, Politeknik dan sebagainya. Dan untuk masa ni bersama kita ada 35 student, pelajar. Bekalan bahan mentah tu kita ada ladang kontrak dengan petani, lebih kurang 100 orang petani di Mersing dan juga di daerah Batu Pahat. Jadi bekalan mentah tu berterusan lah dengan ladang kontrak yang kita buat tu. Frozen ni dia daripada penanaman sampai berbuah tu memakan masa 3 bulan. Kemudian 3 bulan dia akan berbuah sampai habis 3 bulan tu kita akan musnahkan. Jadi tanaman tu yang kita buat di kawasan tempat tu kita berjadual lah staging ikut masa. Jadi bekalan tu dapat berterusan. Daripada bunga baru jadi buah. Tak ada bunga tak ada buah. Pendapat saya bagus sebab kalau kita boleh banyak jual rozel tu di pasaran di mana-mana pun selain di Singapura, lebih banyak kita boleh bantu petani dari segi penanaman dan lebih banyak petani yang kita tolong dari segi mendapatkan pulangan kepada petani. Itu yang penting. Asasnya adalah petani itu yang kita nak bantu dan usahawan-usahawan. Di kilang kita ni kita ada persijilan GMP, amal yang baik. Kita juga mengamalkan sistem kualiti ISO. Kita juga ada halal jakim yang ISO tu daripada Sirim. Produk ni kita punya matlamat sekarang kita dah pergi ke Agrobazar Singapura dan kita pasaran di luar negara pun kita dah broker. Produk-produk kita dah hantar ke Brunei. Dan baru-baru ni kita pun tengah pihak Pharma tu tengah buat MOU untuk Indonesia dan sebagainya. Maknanya kita satu hari kita nak benda ni kita pergi penuh ke pasaran dunia. Rasa sangat bangga sangat sebab dia dapat orang kata produk saya berada di luar negara, walaupun orang kata Singapura tu dekat tapi nak masuk dalam itu bukannya senang melalui prosedur-prosedur yang susah. So alhamdulillah lah, rasa sangat bangga. Alhamdulillah, saya amat gembira. Produk-produk laris juga dekat Agrobazar. Saya tengok macam roti prata durian dah hampir tinggal sikit. Peserta-peserta daripada media telah mengikuti kita dan mereka akan kita bawa ke Singapura dan untuk melihat sendiri Agrobazar Malaysia di Singapura dan untuk kita berikan penjelasan lah supaya mereka mendapat maklumat sebelum perasmian yang akan dilaksanakan pada 27 hari bulan oleh kedua Perdana Menteri Malaysia dan juga Perdana Menteri Singapura. Why we choose Singapore? Because I think Singapore is one of the closest market, so we can export our product directly here, fresh from our farm. Agrobazar actually is a specialty shop with the concept of groceran, where currently groceran is a new trend in the retailing, where you have the grocery and you have restaurant together. So but here in Agrobazar, we add on because our focus is another one is to highlight our Malaysian tropical fruits, where I think durian is the one that bind normally us together, eating together, and also durian is something that one of the items that very popular here, it come from Malaysia, and I think as highlighted our Prime Minister, both Prime Minister also like durian, especially Mosaki. We, Malaysia, Singapore, as I mentioned, have enjoyed very close relations in terms of trade. Singapore is our second biggest trading partner after China, and our exports of agricultural products, 4 billion ringgit. So it's a big amount. The other reason why we chose Singapore is because we also want to promote our agricultural products to other countries. Ini Josephine, MD2 yang memang makan pun sedap, memang kita buat jus pun sedap. Jambu air. Sebelum ni jambu air sekarang kita
namakan dia semula, rebrand dia sebagai Malay Apple. Nampak lebih kepada represent Malaysia punya produk. Ini adalah coklat yang daripada Cocodamia yang hari itu kita bawa. Ini salah satu best selling produk lah kat sini. Sekarang ni macam produk-produk macam ni, dia menjadi satu trend di Singapura yang mana mudah untuk pengguna memasak di rumah. Welcome everyone. Sempena Media Tua Pharma to Agro Bazaar Malaysia Singapura. Tentukan semua. Tentukan tangan, kakak ni tengok je ke? Yang berusaha Puan Hajah Sharifah Hashim, Timbalan Ketua Pengarah Pharma. Program Media Tour Pharma ke Agro Bazaar Malaysia di Singapura. So jadi ini adalah kita bagi peluang kepada media untuk mendapat maklumat awal sebelum majlis. Sebab kerana masa majlis tu sibuk, mungkin tak ada kesempatan yang ni. Jadi masa ini mereka boleh dapat orang kata full information, full exposure, boleh buat exploration lah di Agro Bazaar kita. Dan juga kita memberikan mereka juga maklumat dan pendedahan kepada tentang program-program sokongan yang kita untuk bawa kepada Agro Bazaar di Singapura, yang mana dia telah berjumpa dengan petani-petani yang membekalkan produk, usahawan-usahawan yang membekalkan produk di sana lah. Yang kita tahu selama ini Pharma memainkan peranan yang aktif dalam menggerak dalam soal pemasaran, terutamanya produk-produk luar bandar dan juga pemasaran sayuran-sayuran kampung. Kita tahu dalam bentuk marketing ni bukan senang untuk kita tembusi pasaran. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasihlah juga kepada pihak rakan-rakan media